Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat Koi di luar sana yang bersahabat maya dengan Koi ataupun yang mungkin kenal secara luaran lah di luar sana, yang realitinya kenal Koi secara individual. Koi ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Dan biasalah kalau macam kita di awal tahun ni, kita akan sentiasa menyebut tentang apa azam baru kita. Apa azam baru kita setiap tahun, saban tahun. Kadang-kadang macam-macam slogan yang kita gunakan untuk menunjukkan bahawa kita ni mempunyai azam yang baru pada setiap tahun baru. Bagi orang Muslim macam kita ataupun umat Islam, sebenarnya azam baru tu lebih kepada tahun baru Hijrah, ataupun tahun baru Islam lah. Tapi biasanya kita akan menggunakan tahun peralihan tahun Masihi, contoh daripada 2020 kepada 2021, dengan meletakkan azam, kadang-kadang dalam kerjaya, kadang-kadang dalam hubungan antara dua insan, ataupun dalam kesihatan dan macam-macam lagi slogan yang digunakan ataupun target sasaran yang digunakan saban tahun. Hijrah ni sebenarnya bukan sekadar maksudnya perpindahan ataupun pertukaran. Sebenarnya kalau kita sebutkan azam, sepatutnya datang dengan keazaman yang sangat tinggi, keazaman yang sangat ada nilai. Dalam arti kata lain, perlukan pengorbanan untuk keluar daripada zon selesa kepada zon yang lebih tidak selesa sebenarnya, tapi mempunyai sasaran, mempunyai target, mempunyai orang kata apa, goal yang kita nak capai, yang mana kalau kita tak berubah daripada sikap ataupun tahap ataupun pencapaian yang kita ada sekarang ni di zon selesa ni, zon selesa ni ada macam-macam sebenarnya. Tapi dalam hidup kita sebagai manusia macam Koi sebagai seorang manusia biasa juga, kadang-kadang ada zon selesa dan kadang-kadang ada zon yang kita tidak selesa, yang mana kita akan kejar untuk mendapatkan keselesaan tersebut. Bagi yang berjaya mengejar keselesaan tersebut, biasanya di dalam situasi yang tidak selesa dan akan mengejar sehingga capai. Begitu juga kalau dengan kita, kalau kita berazam baru pada setiap tahun, kita mesti konsisten untuk mencapai. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat maya yang Koi kasih sekalian, untuk mencapai satu keselesaan, kita perlulah ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Kalau kita ambil contoh zaman hijrah Rasulullah SAW, semua orang tahu Nabi Muhammad SAW duduknya di Mekah, dan satu hari baginda move ke Madinah. Sedangkan kota Mekah adalah kota kelahiran. Kota Mekah adalah kota yang penuh dengan kenangan, penuh dengan orang kata keluarga dia, saudara maranya ramai di Madinah, ramai di Mekah. Tapi kenapa baginda pergi ke Madinah? Baginda pergi ke Madinah dengan azam, dengan tekad penghijrahan baginda ke Madinah. Pada satu hari nanti baginda akan pulang semula ke Mekah dengan kejayaan. Pada masa itu umat Islam dah semakin kuat. Pada masa itu nama Islam itu sendiri dah besar, dan baginda pulang ke Mekah dalam situasi ataupun dalam keadaan yang tidak ada pertumpahan darah. Dan mereka disambut, baginda dan sahabat-sahabat baginda yang ikut berserta pergi ke Madinah, masa berada di Mekah, mereka disambut dengan gemilang, dengan laungan takbir Allahu Akbar. Tapi apakah strategi baginda bersama dengan sahabat-sahabat, dan apakah pengorbanan baginda dengan sahabat-sahabat ini ketika berpindah, ketika berhijrah ke Madinah?
Baginda pergi ke Madinah bukan kosong, tuan-tuan. Baginda mempunyai strategi yang tertentu, perancangan yang rapi untuk mencapai matlamat bagi kembali semula ke Mekah. Sebab tu tiba saja di Madinah, apa yang baginda buat? Baginda membina sebuah masjid, Quba. Masjid itu bernama Quba. Jadi Quba ni adalah tempat komuniti bagi kaum Islam yang ada pada masa itu, untuk melaksanakan pelbagai aktiviti persaudaraan. Masuk persaudaraan ni, Muhajirin dan Ansar pun disaudarakan, dikahwinkan, dan umat Islam pada ketika yang kecil itu semakin kuat dan besar. Itu yang baginda strategikan. Bila mana umat Islam dah semakin ramai, dah semakin besar, dengan beberapa peperangan yang mereka menang, yang semua orang tahu tentang kemenangan-kemenangan tentera-tentera Islam semakin kuat, dan baginda kembali semula ke Mekah dengan gemilang, dengan takbir lawan Allahu Akbar. Berapa lama baginda berada di Madinah untuk melaksanakan strategi ini, untuk kembali ke Mekah dalam keadaan tanpa pertumpahan darah. Itulah maksud azam. Azam tanpa planning, azam tanpa membuat sebarang perancangan, ianya hanya akan menjadi satu perkataan azam. Pernah tak kita dengar kawan-kawan cakap, azam aku tahun ni adalah untuk memenuhi azam-azam yang sebelumnya? Maknanya ianya hanya slogan, ianya hanya bermain di bibir, tapi tak ada perancangan, tak ada penilaian, kekuatan untuk mencapai apa yang dirancang. Kalau tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat Maya yang di luar sana, biasa awal tahun ni kalau betul-betul kita berazam, kita akan menulis. Orang nak nak mempunyai kereta Ferrari contohnya. Apa yang dia buat? Kadang-kadang mereka print, lekatkan dekat dinding. Hari-hari tengok kat dinding. Orang yang betul-betul nak berjaya dalam kerjaya, mencapai target sales contohnya, dia nak mencapai 8 juta tahun 2021. So perkataan 8 juta tu ditampal di mana-mana dinding untuk dicapai. Tapi bukan sekadar menampal, tapi mereka juga kenalah melakukan strategi untuk capai. Contoh, 8 juta akan dibahagi dengan 12. 12 bulan tu akan dibahagi dengan 4 minggu. 4 minggu tu akan bahagi dengan 7 hari. Dia berapa sales sehari yang perlu didapat? Adakah dia perlu lakukan seorang? Ataupun dia perlu lakukan dengan tim? Ataupun dia perlu lakukan dengan ejen-ejen, reseller, stokis dan sebagainya? Itu adalah strategi-strategi yang perlu dicapai oleh orang yang mempunyai azam yang betul. Baik-baik tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, azam ni takkan berlaku dengan tiba-tiba. Perlu ada planning, perlu ada perkiraan, perlu ada strategi yang dilakukan. Kalau kita melihat kepada fiqh sirah, almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, setiap tindakan Rasulullah tu, kalau kita tengok balik pada sejarah-sejarah yang berlaku pada zaman Rasulullah tersebut, mempunyai pelbagai hikmah dalam strategi dan plan. Apa saja yang Rasulullah buat, ada hikmah, ada tujuan, ada planning. Begitu juga dengan kita. Pada awal-awal tahun ni, kita melakukan planning. Mesti bermusyawarah, mesti sentiasa mengatur strategi dan sebagainya. Kalau kita nak tukar slogan, azam, kita kena jadikan dia realiti. Dan kita kena strategikan azam itu sehingga benar-benar kita dapat apa yang kita perlukan. Kita kena letakkan sasaran, kita kena letakkan nota macam yang saya sebutkan tadi, tampal, hari-hari tengok untuk capai matlamat yang kita nak. Hijrah ni sekali lagi adalah pengorbanan. Kalau kita nak berazam tapi dalam keadaan yang sangat selesa, move pun tak nak, biasa dapat sale 3 juta dah seronok, nak pergi ke 8 juta tak sama dengan 3 juta tuan-tuan dan puan-puan. Itu contoh. Kalau kita berat 80 kilo, kita nak kurang 70 kilo, 10 kilo turun, tak perlu tunggu setahun dah, kadang-kadang sebulan boleh dapat. Tapi orang yang gemuk 120 kilo, 150 kilo, nak turun sampai 70 kilo, azam yang tinggi, dengan orang kata apa, senaman yang baik, dengan pemakanan yang betul, dengan kesihatan yang membenarkan dia melakukan fizikal punya aktiviti,
InsyaAllah. Tak mustahil sebenarnya untuk mendapat kurus. Begitu juga orang yang nak mengkhatam Quran. Azam 1 tahun nak khatam 12 kali. Maksudnya 12 kali ni sebulan sekali. Mustahil? Tak mustahil sebenarnya. Kita boleh dapat. Tapi bagaimana strategi nak capai? Cara mudah je tuan-tuan untuk kita fahami. Apakah keazaman itu dapat dicapai jika kita melakukan strategi? Contoh paling mudah, kita nak khatam Quran. Kita tahu, kita kaji Quran ada berapa surah. Kita tahu, kita kaji Quran ada berapa muka surat. Jadi bila kita nak membaca dan kita nak khatam, berapa ataupun apakah kemampuan yang kita ada untuk menghabiskan setiap helaian Al-Quran dan hingga tamat. Dan berapa kali pula kita mampu untuk mengkhatamkannya. Kenapa kalau pada bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh melaksanakan, kita boleh khatam Quran sebulan? Kau pernah cuba? Kau pernah buat? Kau boleh khatam Quran dalam tempoh 23 hari. Kenapa pada bulan-bulan lain, nak dapatkan satu kali khatam tu, ambil masa 2 ke 3 bulan? Kenapa Ramadan boleh? Inilah zon-zon selesa, zon-zon selesa yang kita alpa sebenarnya. Kalau Ramadan, kita tahu kita nak capai kalau boleh sebelum malam ke-21. Sebab apa? Malam tu, kalau pada malam 21, malam ganjil, di hujung Ramadan, kita nak mengejar solat malam. Kita nak mengejar ibadah-ibadah yang lebih afdal. Bukan bermaksud Al-Quran tak afdal, tapi kita nak khatam tu sebelum pada malam tersebut. Jadi kita mengejar, tak kira masa kita membaca. Sebab apa? Niat kita nak khatam lebih cepat. Tapi pada bulan lain kita tak ada desakan, kita tak ada zon yang tak selesa. Kita selesa sangat-sangat dengan makannya, dengan aktiviti luarnya. Pada bulan Ramadan kita kurangkan, kita memang tak makan. Aktiviti huha, aktiviti riadah ni mungkin kita kurang. Jadi kita boleh banyak beribadah. Itu adalah orang cakap, kau maksudkan bagaimana kita nak strategikan untuk capai azam kita pada hingga berjaya pada hujung tahun. Okey. So tinggalkan yang buruk-buruk, sebab kalau kita sebagai Muslim, of course sebagai Muslim, kalau kita berazam, tentulah kita berazam benda yang baik. Takkanlah kita berazam benda yang buruk, bukan? Contoh tahun ni aku nak puasa Isnin dan Khamis setiap minggu sepanjang tahun. Benda yang baik. Jadi kalau kita sebagai orang Muslim, tekad dan azam untuk puasa setiap Isnin dan Khamis adalah benda yang baik, benda yang sunnah, benda yang memang digalakkan dalam Islam. Kita buat, kita akan dapat kebaikan. Tak buat, tak berdosa sebenarnya. Tapi kita akan membuang banyak perkara-perkara yang buruk sekiranya azam itu berjaya kita lakukan. Okay. Jadi tukarlah azam tu sebagai satu cita-cita, sebagai satu iltizam. Bukannya angan-angan, bukannya main cakap je, okey tahun ni aku nak berazam sekian. Tapi nawaitu tu hanya di mulut, bukan di hati. Bukannya kita beriltizam sebab kita nak laksanakan. Jadi kepada sahabat-sahabat kau di luar sana, secara realitinya, secara mayanya, kau mengingatkan diri kau juga, kau mengingatkan diri sahabat-sahabat juga, supaya sentiasa berazam dengan iltizam, konsisten dengan apa yang kita buat, dan insya-Allah kita akan dapat apa yang kita mahukan. Jadi kau tutup perkongsian kau pada kali ini, di awal tahun baru 2021 ini, dengan surah Al-As. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, dan mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Itu saja daripada koi. Minta maaf, minta ampun sekiranya tutur kata koi mengguris perasaan sahabat-sahabat di luar sana. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.